السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dihormati Nazir Masjid Kota Damansara, seluruh barisan AJK, para alim ulama, pimpinan masyarakat, datuk-datuk, datuk-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan, merafakkan setinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Pada malam Jumaat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Kebiasaan pada malam Jumaat masjid-masjid, surau-surau akan mengadakan bacaan Yasin dan tahlil. Malam ini hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, kita meneruskan sesi perkongsian ilmu. Bukan berceramah, bukan berkuliah. Saya yakin dah percaya di hadapan saya para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah lebih banyak ilmunya berbanding dengan saya. Saya diamanahkan oleh pihak pengurusan Masjid Kota Damansara supaya AJK pemuda kena berkuliah, katanya. Tak apalah, saya menyahut seruan Nazir Masjid Kota Damansara untuk saya berkongsi lah sedikit ilmu. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita bersama. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, alhamdulillah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tetapkan pendirian kita, hati kita, untuk sama-sama kita istiqamah. Sama-sama kita ni Allah tidak beri apa? Allah tak berikan kelonggaran, Allah tak rungkaikan hati kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Doa ini perlu kita jadikan amalan. Selepas mana kita melaksanakan solat, dalam doa kita selepas kita melaksanakan solat, bacalah doa ni supaya Allah menetapkan hati kita ni dalam ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati kita ni ibarat apa? Ibarat contoh bola pimpon, kita letakkan dalam cawan, kita letakkan air. Dia sifat dia apa? Berbolak-balik. Jadi kita minta doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tetapkan pendirian kita, hati kita di atas jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan kepada kita, berikan keizinan kepada kita untuk sama-sama kita melazimi datang solat berjemaah, duduk dalam kuliah agama. Mudah-mudahan Allah berikan keteguhan kepada kita. Dan saya nak kongsikan satu hadis yang diriwayatkan oleh an Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-qulub tasda kama yasda'ul hadi idza asabahu al-ma.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya hati ini berkarat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hati manusia ini berkarat. Allahu Akbar. Kita tak nampaklah lihat dengan pandangan mata kasar kita, hati kita berkarat. Tapi kata Nabi, inna hadhil qulub tasda kama yasda'ul hadi idza asabahul ma. Kata Nabi, sesungguhnya hati manusia ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila mana ditimpakan padanya air. Hati kita tak nampak. Nabi gambarkan hati kita berkarat, kita tak nampak. Tapi gambaran tersebut Nabi tashbih, beri perumpamaan seperti besi. Besi bila mana ditimpakan padanya air. Bila mana besi, kita baru beli besi tu bersih, berkilat lagi. Tapi kalau kita letakkan besi tersebut, kena panas, kena cahaya matahari, kena air, dalam sehari dua kita tengok dia akan berkarat. Dia akan keluar tompuk-tompuk berkarat tersebut. Nabi umpamakan hati kita ni seolah-olah seperti besi yang berkarat. Wal-iyazubillah. Pada dasarnya besi tersebut tak berkarat, sama seperti hati kita. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, sewaktu mana kita dilahirkan oleh ibu kita, Allahu Akbar, bayi ni dia bersih, tak ada dosa. Tapi bila mana kita ditaklifkan, kita cukup umur, saat kita melakukan ibadah kebaikan kepada Allah Ta'ala, Allah berikan pahala kepada kita. Tapi kalau kita melakukan maksiat kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu kita ditimpakan, kita diberikan, kita dititikkan pada hati kita satu titikan hitam pada hati kita. Idza akhta ibnu Adam, kata Nabi SAW, bila mana anak Adam ini, manusialah kita semualah, mudah-mudahan Allah lindungi kita wal-iyazubillah daripada melakukan kejahatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza akhta ibnu Adam, bila mana ada anak Adam ini mereka melakukan maksiat, salah laku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nukitat fi qalbihi nuktatun saudai, akan dititikkan padanya satu titikan hitam pada hati dia. Wal-iyazubillah. Kita minta jauh hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasih kita ni. Allahu Akbar. Kalau nampak lihat hati kita ni, kalau hati kita berkarat, orang nampak, segan kita nak keluar. Kalau pakaian kita kena dengan apa? Kena, contoh kita pakai pakaian putih. Kalau pakaian kita kotor nak datang masjid, segan kita, malu kita. Orang cakap apa? Pengotor apa? Contoh sama macam kopiah kita. Kalau kopiah kita warna hitam, kena kotoran apa benda pun dia tak nampak. Tapi kalau kita pakai pakaian kopiah kita warna putih, kalau kena kotoran nak datang surau, malu kita. Perasaan kita, aku datang surau dengan kopiah kotor macam ni, mesti orang cakap aku ni pengotor. Betul tak? Orang cakap kita ni pengotor. Kalaulah Allah nampakkan, zahirkan hati kita ni berkarat, wal-iyazubillah, malu kita nak bertemu dengan orang, segan kita nak bertemu, nak bersemuka dengan orang. Tapi Allah sembunyikan, Allah bagi tak nampak kotoran yang melekat pada jasad kita. Jadi hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, saat ketika mana sahabat mendengar ucapan Nabi ini, lalu sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, qila ya Rasulullah, berkata sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa ma jila'uha ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ubatnya, apakah penyembuhnya, apakah benda yang kami boleh laksanakan supaya kami boleh hilangkan karat yang melekat pada hati kami? Sahabat bertanya kepada Nabi. Kalau sahabat tak bertanya kepada Nabi, mungkin tak ada jawapan kita. Mungkin kita tak dapat mencari jawapan kalau sahabat tak bertanya kepada Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jila'uha ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, apakah penawarnya untuk kami hilangkan, hapuskan karat yang melekat pada jasad kami, pada hati kami ni? Yang pertama, kata Nabi SAW, perkara pertama yang boleh kita lakukan untuk menghilangkan karat yang melekat pada hati kita, yang pertama, kasratu zikrul maut. Yang pertama, kita perlu memperbanyakkan ingat pada kematian. Kenapa pula? Ingat pada kematian ni, kata Nabi, sebenarnya dia boleh menghilangkan karat yang melekat pada hati kita. Sebabnya kalau kita banyak ingat pada kematian, takut kita nak buat jahat. Masyarakat kita buat jahat, buat maksiat pada Allah Ta'ala, punca utamanya sebab apa? Dia tak fikir akan kematian sewaktu mana dia buat jahat. Tapi kalau fikir pasal kematian, payah nak buat jahat. Nak curi selipar, nak ambil selipar, contoh nak tukar selipar kat masjid, cantik selipar nak ambil. Tapi kalau kita ingat pada kematian, aku buat benda ni kalau aku mati nanti, mati apa? Su'ul khatimah. Nak mencuri sebagai contoh, nak merompak sebagai contoh. Kalau ingat pada kematian, dia apa? Tak lalu untuk melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Nabi kata apa? Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu merupakan peringatan, mau'izah, peringatan kepada kita. Maknanya kalau kita nak buat jahat, terfikir nak buat jahat, terus ingat pada kematian. Dia boleh memutuskan untuk kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan kita ingat kepada kematian. Sebab tu kalau ada kematian, kalau Bilal ataupun imam maklumkan kepada kita selepas isyak ini, kita ada apa? Solat jenazah, jangan kita apa? Balik terlebih dahulu. Tunggulah seketika, 4 takbir saja, bukan 4 rakaat. 4 takbir sahaja, tanpa ada rukuk, tanpa ada sujud, sekejap sahaja. Allahu Akbar. Tapi pahalanya sangat luar biasa. Ini yang kita perlu garapkan. Ini antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Kita lihat perbuatan itu kecil pada sisi pandang kita, besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat jenazah, sebab pahalanya apa? Satu kiran sebesar Bukit Uhud. Allahu Akbar. Maknanya ini kita ingat pada kematian. Ingat macam tu juga bila mana kita tahlil apa, mungkin hari ni kita tahlil sahabat-sahabat kita, mungkin esok, mungkin lusa orang pula tahlil untuk kita. Benda-benda tu boleh apa? Ingat kita pada kematian. Yang kedua, jadi para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, yang kedua, amalan yang kedua yang boleh kita laksanakan untuk menghilangkan karat yang melekat pada hati kita, kata Nabi SAW, yang kedua, wa tilawatul Quran. Banyakkan kita membaca Al-Quran. Ni dua perkara ni. Dua perkara ni yang boleh kita jadikan amalan dalam kehidupan harian kita. Ini yang patut kita laksanakan dalam kehidupan harian kita. Untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya diri kita, hadirin para alim ulama, hari ni berapa banyak kita menatap Al-Quran? Hari ni berapa kali kita membuka helaian Al-Quran? Hari ni berapa banyak kita buka, tengok, baca WhatsApp? Allahu Akbar. Maknanya kita kena muhasabah. Paling-paling tidak pun apa? Paling-paling tidak sebelum tidur, sebelum kita melelapkan mata, kita fikir sejenak, hari ni berapa banyak aku buat baik ataupun banyak buat jahat. Maknanya perkara tersebut boleh apa? Boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kita boleh apa? Istighfar sebelum tidur. Tidaklah kalau kita tak muhasabah, kita main tidur je tanpa kita baca doa, tanpa kita baca Quran. Tapi kalau kita sebelum tidur tu letak tangan tak dahi, Allah Akbar. Hari ni
berapa banyak kita merenung seketika. Mana kita buat apa? Buat apa? Kita buat refleksi, buat fikir sejenak, ambil masa seketika 2 minit ke hari ni banyak. Aku pun cari dunia sehingga kan aku melupakan akhirat. Ada juga di kalangan masyarakat kita, cari duit punya pasal, kerja punya pasal, sampai apa? Solat pun dia tak buat. Wal iyazubillah. Maknanya banyakkan kita membaca Al-Quran. Sebab Quran ni, kalau nak bincang kelebihan Al-Quran ni sangat panjang lah. Sangat banyak pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran bukan setakat dia baca je, dia melazimi. Bukan dia baca hari ni, esok tak baca, lusa pula baca. Kalau kita nak bersahabat dengan Al-Quran ni, nak Quran menjadi teman kita, sahabat kita, kita kena jadikan Quran ni bahan bacaan seperti mana kita jadikan WhatsApp ni, Facebook ni. Itu yang sepatutnya. Kalau Facebook tiap-tiap hari kita boleh buka, WhatsApp tiap-tiap hari kita boleh buka, IG tiap-tiap hari kita boleh buka, tak kalah Quran satu hari tidak mampu kita menghabiskan bacaan sepipi ataupun sehelai. Kalau kita nak Quran menjadi teman kita, kita kena buat seperti mana kita jadikan telefon bimbit sebagai bahan bacaan kita. Jadi hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, mudah-mudahan 2 perkara ini yang boleh kita lakukan untuk kita menghilangkan karat yang melekat pada jasad, khususnya kepada orang yang bercakap ni lah. Orang yang bercakap ni, maknanya ingat, banyakkan kita ingat, kasratu zikrul maut, banyakkan ingat pada kematian. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, kita sambung kepada perkongsian ilmu kita berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kitab hadis jalan ke syurga. Pada pertemuan yang lepas, saya ada kongsikan tajuk berkaitan dengan mengambil wuduk dan membaca doa selepas berwuduk. Antara amalan-amalan yang boleh membawa kita masuk ke dalam syurga, antaranya apa? Antaranya kita mengambil wuduk secara sempurna. Ambil wuduk secara sempurna, dan selepas itu kita membacakan doa. Doa ni kita boleh lihatlah mana-mana masjid, mana-mana surau, dekat mengambil wuduk, tempat mengambil wuduk tu ada signboard tu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadikan amalan. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan Allah akan bukakan pintu syurga bagi orang yang mengamalkan bacaan doa selepas mengambil wuduk. Mana mudah-mudahan kita antara salah seorang lah. Dan tajuk malam ni berkaitan dengan solat sunat wuduk. Minggu lepas berkaitan dengan mengambil wuduk, baca doa wuduk. Dan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan amalan selepas kita mengambil wuduk yang jaranglah dilakukan oleh kita. Mudah-mudahan hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, orang yang sentiasa melaksanakan, yakni melaksanakan solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat wuduk. Seperti mana yang kita selalu dengar lah, seorang hamba Allah yang Bilal bin Rabah, kulitnya ni tidak seperti kulit kita. Diriwayatkan kulitnya hitam lah kalau berbanding dengan kita. Sebab tu Allah ni dia tidak melihat pada apa? Pada warna kulit. Allah tidak melihat pada bangsa, tetapi Allah melihat pada apa? Pada takwa. Allah melihat takwa. La yanzuru ila qulubikum, la innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah ni dia tidak melihat kepada
tidak melihat kepada paras rupa kamu. Allah tidak melihat pada paras rupa kita. Eropah ke, orang Asia ke, Allah tidak melihat kepada paras rupa harta kan, akan tetapi walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat pada hati kita. Sama ada hati kita datang bertemu dengan Allah taala, hati yang berkarat, ataupun qalbun salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat 88. Ini yang tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sewaktu mana kita datang bertemu dengan Allah taala, Allah melihat kita datang bertemu dengan Allah taala dengan qalbun salim yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tersebut, saat ketika mana kita datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak datang membawa apa? Membawa ahli keluarga kita. Kita tidak datang bertemu Allah taala membawa apa? Pengawal kita. Dekat dunia ni kalau kita kaya, macam-macam kita boleh apa? Pakai bodyguard, pakai pengawal, rumah kita besar. Takut punya pasal kita letak guard satu kat depan rumah kita. Pagar dah berkunci dah. Tapi kita datang bertemu dengan Allah taala kalau kita datang berseorangan. Kalau kita datang dalam keadaan qalbun salim, alhamdulillah. Tapi kalau kita datang dengan keadaan qalbun tasda', hati yang berkarat, wal iyazu billah. Jadi hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, saya bacakan satu hadis yang dibawakan oleh tuan pengarang kitab kita ni, hadis yang diriwayatkan oleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal ya Bilal haddatsani bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daffa na'layka baina yaday fil jannah qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalliya. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku apakah amalan istimewa yang engkau lakukan di dalam Islam. Sesungguhnya aku mendengar bunyi derapan kasutmu ketika mana aku berada dalam syurga. Bilal berkata, saya tidak mempunyai apa-apa amalan yang diharapkan, yakni istimewa, selain setiap kali saya berwudu pada waktu malam ataupun siang, saya sentiasa bersembahyang, saya sentiasa melaksanakan solat dengan wudu itu, yakni solat sunat yang tidak diwajibkan ke atas saya. Maka hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, kita boleh faham bagaimana keadaan seorang manusia yang bernama Bilal bin Rabah. Kita kenal cerita bagaimana Bilal bin Rabah ini seorang manusia, seorang sahabat Nabi yang apa? Seorang hamba, seorang hamba yang dimerdekakan. Kita lihat bagaimana apa? Diseksa oleh tuannya. Dan dia berkata apa? Ahad hebat. Bagaimana kulitnya tak seperti kita ni, tapi Allah muliakan kat dunia ni. Kat dunia Nabi apa? Nabi bertanya kepada Bilal, ceritakan kepadaku apakah amalan yang kamu lakukan. Allahu Akbar.
Nabi dengar ni ketika mana Nabi diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Isra wal Mi'raj, Nabi dimasukkan ke dalam syurga. Nabi mendengar derapan kasut Bilal. Lalu Nabi berkata kepada Bilal, apakah amalan yang kamu lakukan wahai Bilal, sehingga kan aku dapat mendengar derapan kasutmu berada di dalam syurga. Maknanya sebelah kaki dah Bilal ni masuk syurga, walaupun jasadnya masih berada di dunia, tetapi dia ni sebenarnya telah berada di syurga. Maknanya yang memisahkan antara Bilal masuk syurga ni, dia tak mati lagi. Hebat amalan Bilal. Sama juga seperti apa? Ada satu amalan yang boleh kita lakukan. Amalan yang boleh kita lakukan antaranya, kata Nabi, amalan ni Allahu Akbar, kalau kita laksanakan walaupun kecil je amalan ni, sikit je amalan ni, tapi Allahu Akbar, dia punya pahala dia, kita ni seolah-olah berada dalam syurga. Apakah amalan tersebut? Amalannya senang je. Selepas mana kita melaksanakan solat, man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayatul kursi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari kita, man qara'a ayatul kursi kullu dubara lam yamna'hu al-jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayatul kursi selepas mana kita melaksanakan solat, selepas mana kita bagi salam, kita istighfar, kita apa? Kita baca ayatul kursi. Dia pendek ayat kursi ni, tak sampai seminit pun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tak sampai seminit pun. Setiap kali selepas mana kita melaksanakan solat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkara yang menghalangnya untuk masuk ke dalam syurga melainkan mati. Melainkan mati itu yang menghalangnya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil amalan tersebut, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita amal tak? Tanya diri kita, hadirin hadirat para alim ulama, adakah kita mengamalkan ataupun tidak amalan ini selepas mana setiap kali kita melaksanakan solat? Cuba tanya diri kita, tepuk diri kita, tanya iman kita. Sejauh mana amalan kita? Kalau kita solat berjamaah, kalau kita mampu untuk apa? Untuk berwirid bersama dengan imam, tak ada masalah. Tapi kalau kita ni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, angkat sejadah kita, angkat punggung kita, terus kita beredab daripada masjid, beredab daripada surau. Agak-agak sempat tak kita nak berwirid? Sempat tak kita nak baca apa? Allahumma azirni minan nar, Allahumma azirni minan nar. Agak-agak sempat tak kalau kita melaksanakan solat bersendirian, kita nak laksanakan perkara ini? Jangan kadang-kadang masyarakat kita ni dia bermudah-mudahan berkata apa? Wirid ni bukan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Sebab apa? Sebab ada hadis. Sebab ada hadis, selepas mana kita melaksanakan ni, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Sesiapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas melaksanakan solat, yakni dia wirid, selepas bagi salam, wirid bersama dengan imam, baca ayatul kursi, tidak ada yang dapat menghalangnya dari memasuki syurga melainkan mati. Sepatutnya orang tersebut tu
yang setiap kali mengamalkan bacaan Yasin masuk syurga dah dia ni. Tapi oleh sebab dia tak dapat masuk syurga lagi, sebab dia tak mati lagi. Nak masuk syurga mati. Itu makna dia. Mudah-mudahan hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, kita kena mengamalkan amalan ini. Walaupun kecil pada pandangan kita, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak memiliki atau mempunyai apa-apa amalan yang diharapkan, yakni istimewa, selain setiap kali saya berwuduk pada waktu malam ataupun siang. Bilal ni, kalau dia contoh kita kalau batal kentut ke, kalau kita kencing ke, pergi qada hajat ke, sentiasalah paling-paling malam pun kita amalkan, kita ambil wuduk. Kalau kita tak nak melaksanakan solat pun, biar diri kita ni dalam keadaan sentiasa berada dengan wuduk. Supaya apa? Muka kita berseri-seri. Bukan kita mengharapkan orang lihat muka kita berseri-seri. Tak apalah kalau orang tak lihat muka kita berseri, tapi kita mengharapkan pandangan Nabi kenal wajah kita ni. Sebab orang ni orang yang senantiasa setiap kali ni, selepas qada hajat masuk batal wuduk, dia ambil wuduk. Wajah dia insya-Allah akan berseri-seri dan wajahnya akan dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali siang ataupun malam, saya sentiasa melaksanakan solat dengan wuduk itu, yakni solat sunat yang tidak diwajibkan kepada saya. Maknanya solat ni, solat yang diwajibkan pada kita 5 je. Solat sunat semua sunat. Bahkan solat sunat wuduk ni tak famous lah. Tak famous dan jarang kita laksanakan. Jarang kita laksanakan. Kalau orang tu memang dia sentiasa amal, alhamdulillah. Sebab agak sukar, agak payah lah kita nak laksanakan solat sunat wuduk. Tapi kalau kita boleh laksanakan, alhamdulillah. Dan kita lihat sedikit keterangan lah. Kita lihat sedikit keterangan daripada pengarang kitab kita ni. Kata pengarang kitab kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita tentang kemuliaan Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi menyatakan kepada kita bagaimana mulianya seorang manusia yang bernama Bilal bin Rabah. Itu kan azan Nabi ni lah. Itu kan azan Nabi ni. Sebab orang yang azan ini, Allahu Akbar, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena apa? Ikhlas lah. Kena ikhlas. Jadi tukang Bilal ni bukan mudah. Orang tak bangun lagi, kita dah bangun lah. Orang tak bangun, kita dah bangun lah. Maknanya dia kena bangun awal lebih daripada kita. Mungkin 5:30 dah kena bangun, nak kena pergi buka surau dan masjid dan sebagainya. Allahu Akbar. Beliau masih hidup di dunia bersama dengan para sahabat dan Rasulullah, tetapi kakinya sudah berjalan-jalan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab kita ni, walaupun beliau masih hidup bersama dengan sahabat-sahabat ataupun bersama-sama dengan Nabi, tetapi hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, hakikatnya sebenarnya kakinya sudah berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak sama seperti Bilal ni, kena buat amalan-amalan yang boleh, yang Nabi maklumkan kepada kita ni, seolah-olah kita sebenarnya telah berada dalam syurga dah. Antaranya apa? Kalau kita nak solat seperti mana solat Bilal ni, mungkin agak sukar, payah. Carilah amalan-amalan, belajarlah amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Sebenarnya kita ni dah berada dalam syurga lah. Antaranya apa? Antaranya wirid. Wirid baca apa? Ayatul Kursi selepas setiap kali melaksanakan solat. Tidak ada perkara yang menghalangnya untuk masuk ke dalam syurga, melainkan tak mati lagi. Allahu Akbar. Kalau kita amal amalan tersebut, maknanya kita solat berjemaah,
Kalau kita solat bersendirian, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, caw terus. Lipat apa? Sejadah, sangkut sejadah kita pergi. Sebab tak sempat untuk apa? Sebab kita banyak urusan. Tapi kalau kita solat berjemaah, duduk seketika, jangan terus berlari, jangan terus berlalu meninggalkan imam atau membaca doa bersama dengan imam. Jadi sikit lagi. Sempat lagi. Dan kata pengarang kitab kita ni, walaupun beliau adalah seorang lelaki yang berkulit hitam, tetapi Allah meninggikan darjatnya disebabkan ilmu, iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah meninggikan darjatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maknanya Allah akan mengangkat darjat seseorang itu kerana ilmu yang ada padanya. Kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala tanpa ada ilmu, takut-takut amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang solat, kita solat tapi tak ada ilmu. Tak boleh taklid buta macam tu. Kita kena laksanakan amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, kita kena ada ilmu. Tak ada ilmu, wal iyazu billah, takut-takut amalan kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Solat tapi dalam keadaan pakaian kita bernajis, boleh tak? Ni perkara asas yang perlu kita tahu, fardu ain. Maknanya kena ada ilmu. Nak buat ibadah tak ada ilmu, takut-takut ibadah kita ditolak. Takut-takut ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena ada ilmu. Bilal ni sebab beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana ilmunya, kerana imannya, kerana dekatnya dia dengan Nabi, sayangnya dia pada Nabi, sayangnya dia, dekatnya dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata pengarang kitab kita ni, kerana ketakwaannya, kerana apa? Takut dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke dalam syurga ni bukan sebab apa? Sebab kullu bnu Adam tidak ada kemuliaan seseorang itu, sama ada dia bangsa Arab ke bangsa Ajam ke, melainkan illa bittaqwa, melainkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menilai pada takwanya, bukan Allah menilai pada keturunan dia, pada bangsa dia. Allah tak lihat semua tu. Akan tetapi Allah melihat pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Fathu Mekah, kata pengarang kitab kita ni, ketika mana pembukaan Mekah, baginda Nabi SAW menyuruh Bilal memanjat Kaabah bagi tujuan melaungkan azan di atas Kaabah yang mulia itu. Kenapa Nabi tidak memilih sahabat-sahabat lain? Nabi, ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang suaranya merdu berbanding dengan suara Bilal. Tetapi kenapa Nabi memilih Bilal bin Rabah ini untuk melaungkan azan di atas Kaabah tersebut? Kerana apa? Kerana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasih, kalau kita buat amalan apa-apa, kita kena istiqomah, walaupun amalan yang kita laksanakan itu sikit pada pandangan kita, kecil pada pandangan kita. Seperti mana Sayyidina Bilal ni lah, nampak macam ringan sikit, tapi dia buat secara berterusan. Istiqomah, bukan kita buat hari ni ulun baca satu juzuk, esok tak baca langsung Quran. Tak istiqomah cerita dia. Hari ni baca sepipi, esok baca sepipi. Bila mana seminggu kita baca sepipi, mungkin minggu kedua kita akan nak tambah lah, lebih sikit. Jangan kita baca sepipi hari ni, esok tak baca langsung, lusa tak baca langsung. Itu tak istiqomah. Sebab tu Nabi kata, inna ahabbal a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, amalan tersebut kita laksanakan walaupun sedikit, tetapi
kita laksanakan secara konsisten, secara berterusan. Mudah-mudahan kita laksanakan amalan tersebut secara konsisten. Sikit lagi, beliau sangat beristiqamah dengan solat sunat wudu. Setiap kali batal wudu, beliau akan melaksanakan sesegera, beliau akan segera berwudu dan menunaikan solat sunat wudu sebanyak 2 rakaat. Solat sunat wudu ni 2 rakaat sahaja. Jangan pula kita buat rajin buat 4 rakaat, 6 rakaat. Selepas mana kita mengambil wudu, Allahu Akbar, solat sunat wudu. Orang yang mendirikan solat sunat wudu dengan penuh khusyuk akan dimasukkan ke dalam syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, kita laksanakan amalan ini walaupun kecil pada pandangan kita, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa amalan pun yang kita laksanakan, biarlah berterusan. Jangan kita hanya buat time kita rajin saja. Tapi pentingnya tazkirah sebegini, perkongsian sebegini, dia akan memberi semangat kepada kita. Kita dah tahu dah. Saya yakin dan percaya apa-apa ilmu yang disampaikan oleh para asatizah yang berada di atas ini, yang berada di atas kerusi ini, amalan tersebut kita dah tahu dah, tapi kita lalai, kita lupa. Jadi adanya kuliah-kuliah agama sebegini, dia akan memberi semangat, akan memberi motivasi, akan memberi semangat kepada kita lah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini ianya memberikan kebaikan kepada saya lah yang bercakap ni. Dia memberi motivasi ataupun muhasabah kepada orang yang bercakap ini. Jadi apa yang saya nak kongsikan satu lagi, saya nak berkongsi pahala dengan hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah. Kalau kita ada kelapangan harta, saya mencari bantu sahabat saya yang kini belajar di Mesir tahun 4. Kalau ada di kalangan hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah nak bagi zakat dan sebagainya, boleh maklumkan, boleh sumbanglah. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La asina al-insana lafi khusr. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.